Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat pagi kepada semua yang berusaha pengetua SMK Sri Saujana Puan Wan Nuraida binti Wan Nurdin, yang dihormati Barisan Kepimpinan Pentadbir Sekolah Encik Ramizu bin Ibrahim penolong kanan pentadbiran, Puan Hamidah binti Sulaiman penolong kanan hal ehwal murid, Puan Hajah Siti Zainab binti Haji Ramnon penolong kanan co-curriculum. Yang dikasihi lagi disayangi para guru-guru SMK Sri Saujana dan seterusnya warga ibu bapa serta murid-murid sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat ilahi kerana dengan izinnya, maka dapat kita berhimpun dan berkumpul pada pagi yang indah secara atas talian menggunakan medium Saujanian YouTube channel. Untuk pengetahuan semua, Saujana YouTube channel ini merupakan channel rasmi SMK Sri Saujana. Saya berharap guru-guru SMK Sri Saujana dan seterusnya warga ibu bapa serta murid-murid sekalian dapat memberikan sokongan yang padu pada channel rasmi ini dengan cara menekan butang subscribe di bawah video ini. Butang subscribe berwarna merah ya. Saya Puan Nur Ain binti Dasran sebagai moderator sesi pelancaran dan taklimat co-curriculum pada hari ini. Memandangkan suasana negara kita yang masih berada dalam keadaan berjaga-jaga dan semua murid serta guru-guru mengadakan kelas secara maya daripada rumah masing-masing, kami di bahagian unit Jawatankuasa Co-curriculum membuat satu permulaan inovasi pada tahun 2021 ini dengan mengadakan perasmian serta taklimat co-curriculum secara langsung kepada anda semua. Diharap semua yang menonton pada siaran langsung kali ini akan dapat mengikuti kami daripada awal sehingga ke tamat taklimat ini ya. Di ruang komen pula, saya berharap ya semua pihak sama ada guru-guru, ya ibu bapa ataupun yang paling utama sekali saya nak tekankan di sini ya pada murid-murid yang saya sangat kasihi ya, tolong memberikan komen yang positif, tidak menyentuh mana-mana sensitiviti mana-mana pihak ya, supaya siaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Jika pihak ibu bapa mempunyai sebarang persoalan, sila kemukakan persoalan anda melalui Google Form yang saya akan bagi link Google Form sebentar lagi. Ya, persoalan anda tidak akan dijawab secara terus online pada hari ini ya. Kerana bahagian pentadbir, mereka akan berbincang terlebih dahulu dan memberikan jawapan dalam masa yang terdekat. Baiklah, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Pengetua SMK Sri Saujana Puan Wan Nuraida binti Wan Nurdin untuk memberikan kata-kata aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Moderator, Puan Nur Ain binti Dasran, Yang Berusaha Barisan Penolong Kanan, Tuan Haji Ramizu bin Ibrahim, Puan Hamidah binti Sulaiman, Puan Hajah Siti Zainab binti Ramnon, Puan Nur Anida binti Samsuri, Barisan Guru-Guru Kanan Mata Pelajaran, semua guru penasihat unit co-curriculum SMK Sri Saujana, tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa penjaga serta anak-anak SMK Sri Saujana yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita berjumpa dalam majlis pelancaran dan taklimat co-curriculum bagi tahun 2021 peringkat sekolah. Terima kasih dan tahniah saya ucapkan kepada penolong kanan co-curriculum serta barisan jawatankuasa yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam merealisasikan program ini. Perjumpaan kali ini agak unik kerana diadakan secara maya dan ini merupakan norma baru bagi kita semua. Negara kita Malaysia dan dunia amnya sedang menghadapi suatu pandemik global COVID-19 pada masa ini yang belum pasti lagi bila pengakhirannya. Walau apa pun yang berlaku, proses pendidikan perlu diteruskan walaupun kita perlu menukar kebiasaan kita kepada suatu era pendidikan, cara norma baharu demi untuk melihat keberhasilan kemenjadian murid dalam aspek co-curriculum khususnya dapat diteruskan. Warga SMK Sri Saujana yang saya sayangi. Program co-curriculum merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
Jadi kepentingan program ini juga setara dengan kepentingan aktiviti dalam bilik ajar kerana peranannya merupakan penyumbang dan pelengkap kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Kegiatan co-curriculum mampu membentuk watak dan peribadi seorang murid dalam memupuk sifat kepimpinan, membina dan membentuk sasiah yang sihat dan seterusnya membentuk generasi yang berdisiplin. Justru, berdasarkan surat siaran penangguhan aktiviti co-curriculum secara bersemuka yang telah diedarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, sekolah telah menyahut seruan KPM dalam menggalakkan program atau aktiviti co-curriculum diadakan secara dalam talian dengan menggunakan kemajuan teknologi masa kini serta kemudahan platform yang bersesuaian. Ini membolehkan interaksi dua hala secara bersemuka dapat diadakan secara dalam talian. Warga SMK Sri Saujana yang saya sayangi, pihak sekolah khususnya unit co-curriculum telah mengambil inisiatif mengadakan program ini bertujuan agar semua murid akan mendapat pendedahan dan penerangan yang jelas terperinci tentang pelaksanaan co-curriculum yang akan dijalankan di peringkat sekolah mengikut norma baharu dengan pematuhan SOP yang telah ditetapkan oleh KPM. Walaupun aktiviti co-curriculum tidak dapat dijalankan secara bersemuka sebagaimana sebelum ini, namun masih banyak lagi ruang dan peluang yang telah disediakan oleh pihak sekolah, pejabat pendidikan daerah, JPWP-KL dan juga KPM secara dalam talian untuk murid terlibat secara aktif dalam kegiatan co-curriculum. Jadi sesungguhnya norma baharu ini menjadikan para guru dan juga murid lebih kreatif, inovatif dan mempunyai daya usaha yang berterusan dalam memastikan penyertaan dan pencapaian dalam bidang co-curriculum berada di tahap yang terbaik dan cemerlang. Pihak sekolah telah mewujudkan peluang yang seluas-luasnya kepada murid untuk menyertai aktiviti co-curriculum yang mereka minati. Jadi harapan saya semoga semua anak murid SMK Sri Saujana akan mengambil bahagian dan melibatkan diri secara aktif dalam semua aktiviti co-curriculum yang telah dirancang dan dirangka oleh pihak sekolah. Akhir kata, akhir bicara daripada saya, dengan lafaz mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Majlis Pelancaran dan Taklimat Co-curriculum SMK Sri Saujana tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Pengetua di atas ucapan dan perasmian yang telah disampaikan tadi. Semoga sekalian disampaikan akan menjadi panduan dan pedoman buat kita semua. Baiklah. Majlis kita teruskan lagi dengan ucapan dari penolong kanan co-curriculum SMK Sri Saujana, Puan Hajah Siti Zainab binti Haji Ramnun. Itu saya persilakan. Terima kasih Cikgu Ain, moderator unit Koko SMK Sri Saujana pada hari ini. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada yang berusaha, Puan Pengetua, Puan Wan Nuraidah binti Wan Nurdin, yang dihormati PK kanan dan guru-guru kanan mata pelajaran, rakan-rakan guru, ibu bapa penjaga dan yang disayangi anak-anak murid SMK Sri Saujana. Baiklah, pada hari ini saya Cikgu Siti Zainab binti Ramnun, penolong kanan co-curriculum SMK Sri Saujana, akan menerangkan serba sedikit kepada semua murid, ibu bapa dan guru tentang perjalanan aktiviti KOKO 2021 secara norma baharu. Diharap semua murid, ibu bapa dan guru dengar tentang kepentingan co-curriculum. Baiklah. Seperti mana yang sedia maklum, semua murid-murid sekolah menengah wajib mengikuti aktiviti co-curriculum. Jadinya, SMK Sri Saujana akan menjalankan aktiviti co-curriculum 2021 pada setiap hari Rabu, iaitu bagi sesi petang bermula 9 pagi hingga 10 pagi dan sesi pagi bermula 3 petang hingga 4 petang. Maka, hari ini adalah perjumpaan pertama co-curriculum 2021. Bermaksud sekarang ni kehadiran KOKO akan diberi kepada semua murid.
Ketua Guru Penasihat akan merekodkan kehadiran murid-murid pada hari ini. Saya harap semua murid faham dan maklum. Okey. Memandangkan aktiviti KOKO dijalankan secara atas talian, murid-murid perlu ambil tahu makluman aktiviti KOKO masing-masing melalui aplikasi WhatsApp, Telegram atau Google Classroom kelas masing-masing bagi mengetahui apakah aktiviti co-curriculum yang akan dijalankan. Jadi di sini saya akan tekankan KOKO dijalankan pada hari Rabu sahaja. Namun begitu, saya panjangkan waktunya hingga hari Jumaat, iaitu hari Rabu, Khamis dan Jumaat. Ini adalah bertujuan untuk memberi peluang dan ruang kepada semua murid yang tidak dapat hadir online co-curriculum pada hari Rabu. Atau mungkin ada murid yang tak cukup gadget, tak cukup data plan. Jadi kamu ada peluang, ada masa untuk ikuti aktiviti KOKO pada hari Rabu tersebut. Maka Google Form kehadiran setiap unit akan dibuka dari hari Rabu sehingga hari Jumaat jam 11.59 malam. Jadi kamu tak ada alasan untuk tidak isi kehadiran. Dengan harapan semua murid dapat isikan kehadiran. Kalau murid tak sempat nak isi kehadirannya pada hari Rabu, kamu boleh isi pada hari Khamis atau tak sempat juga hari Jumaat lah. Sebelum kamu tidur tu tengok sekejap isi kehadiran kamu dalam Google Form. Yang penting isi Google Form kehadiran kamu. Sebabnya kehadiran itu adalah akan dimasukkan dalam sistem PAJSK yang membawa markah 40%. Nanti SU co-curriculum saya akan terangkan apakah kepentingan PAJSK kepada semua murid. Seterusnya. Jadi program pada hari ini saya akan jadikan perjumpaan kali pertama 2021 untuk semua unit KOKO. Pada minggu hadapan, 7 hari bulan 4 tahun 2021, mengikut takvim akan ada aktiviti perjumpaan kedua iaitu sukan permainan dan seterusnya mengikut takvim KOKO 2021. Kecuali jika ada apa-apa info tambahan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Semua murid akan dimaklumkan unit apakah mereka akan ikuti pada 5 hari bulan 4 nanti bila dah naik sekolah akan dimaklumkan oleh guru-guru tingkatan masing-masing. Semua aktiviti KOKO akan dipimpin oleh ketua dan guru-guru penasihat masing-masing. Semua info dan makluman yang perlu diketahui oleh murid akan dikongsikan melalui media komunikasi kelas masing-masing. Aktiviti KOKO adalah yang paling mudah. Kamu jangan risau, senang aja sebab kita berdasarkan online. Untuk menggalakkan murid-murid menyertai, yang penting adalah kehadiran kamu. Saya sangat tekankan kehadiran. Kehadiran ini sangat mudah untuk dapat kamu markah yang tinggi dalam PAJSK. Maka semua murid perlu isi Google Form kehadiran. Untuk mesyuarat agung pemilihan AJK tertinggi akan dibuat oleh ketua guru penasihat masing-masing pada perjumpaan kedua iaitu 7 hari bulan 4 2021. Harapan saya, murid-murid dapat ikuti semua aktiviti co-curriculum dan isikan Google Form kehadiran. Jika tak isi kamu dianggap rugilah dan dianggap tidak hadir. Jadi rugi sangat Okeylah. Saya harap sampai sini saja ucapan ringkas saya Saya akhiri ucapan dengan yang baik itu datangnya dari Allah SWT dan yang buruk itu datangnya dari kelemahan saya sendiri. Dengan ini saya akhiri dengan kalam Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak penolongkan co-curriculum kita atas penyampaian ucapan beliau sebentar tadi. Diharap
pihak ibu bapa dan murid-murid semua sudah mendapat gambaran awal ya macam mana aktiviti kokurikulum kita akan jalankan di SMK Sri Saujana pada tahun ini. Ya, mungkin agak berlainan daripada tahun-tahun yang lepas. Okay. Jika kita dengar dengan teliti sebentar tadi, ya, penolong kanan kokurikulum ada menyatakan tentang PAJSK. Okey, anda semua tahu tak apa itu PAJSK? Okey, jangan risau jika anda masih tidak tahu apa itu PAJSK kerana saya akan menjemput setiausaha kokurikulum Puan Nur Syahidah binti Mat Nasir untuk bagi taklimat tentang PAJSK. Dengan itu, saya persilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Cikgu Nur Ain Dasran selaku moderator kita pada pagi ini. Okey, saya Cikgu Syahidah, Setiausaha Kokurikulum bagi tahun 2021. Okey, pada pagi ini saya akan memberikan sedikit taklimat mengenai pentadsiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum ataupun PAJSK. Okey, kita tengok apa itu PAJSK. PAJSK merupakan satu panduan untuk menilai aktiviti fizikal dan kesihatan serta mengukur penyertaan, penglibatan dan pencapaian murid dalam pelbagai aktiviti sukan, kokurikulum dan ekstrakurikulum. Okay, PAJSK juga memerlukan murid melibatkan diri dalam aktiviti bukan akademik sama ada di dalam atau di luar bilik darjah mengikut keupayaan murid. Okay, PAJSK ini dibangunkan untuk melengkapi sistem pentadsiran pendidikan di Malaysia supaya lebih holistik dan bersepadu. Okey, asas-asas pertimbangan pembentukan PAJSK. Okey, pertama, aktiviti boleh diukur. Kedua, menggalakkan penyertaan murid. Ketiga, julat penskoran yang lebih luas. Dan seterusnya, selaras dengan elemen yang dicadangkan bahagian sukan dan bahagian kokurikulum. Okey, yang kelima, mudah untuk direkod. Keenam, mudah difahami. Ketujuh, mudah ditaksib. Kelapan, elemen dalam sukan, kokurikulum dan ekstrakurikulum adalah sama. Dan last sekali, memberi faedah dan imbuhan kepada penglibatan pelajar dalam aktiviti pada atau luar waktu persekolahan, iaitu ekstrakurikulum. Okay, komponen yang ditaksibkan dalam PAJSK, terdapat 3 komponen dalam PAJSK. Yang pertama, SEGAK dan BMI, kokurikulum, ekstrakokurikulum. Okey, pada pagi ini saya akan lebih taklimat mengenai kokurikulum. Okey, pentadsiran kokurikulum terdapat 3 unit. Okey, 3 unit yang perlu disertai oleh murid-murid. Okey, yang pertama, sukan permainan. Okey, murid perlu melibatkan diri dalam salah satu aktiviti sukan dan permainan yang telah dianjurkan oleh KPM yang ada dibuka kepada pelajar di sekolah ini. Okey, markah 110 markah. Okey, untuk kelab dan persatuan pun okey, untuk kelab persatuan pun sama juga, markah yang diperuntukkan sebanyak 110 markah dan unit yang ketiga ialah badan beruniform. Jadi ketiga-tiga unit ni murid perlu sertai, wajib sertai ketiga-tiga unit. Okey.
Okey, kita tengok kaedah pemberian skor bagi co-curriculum. Semua aktiviti yang disertai murid akan direkod bagi menggalakkan murid untuk mendapat skor yang setimpal bagi penglibatan dalam aktiviti berkenaan. Walau bagaimanapun, hanya markah tertinggi sahaja dari setiap aktiviti subkomponen co-curriculum diambil kira untuk tujuan pentaksiran. Okay. Aspek dan elemen yang dinilai dalam aktiviti co-curriculum, terdapat beberapa aspek yang akan dinilai. Okey, kita tengok yang pertama dari segi penglibatan. Okey, penglibatan terdapat beberapa elemen dalam penglibatan iaitu jawatan, peringkat, komitmen dan khidmat sumbangan. Okey, yang kedua, penyertaan. Penyertaan akan mengambil kira dari segi kehadiran murid. Okay, kehadiran dalam perjumpaan aktiviti co-curriculum yang diadakan. Dan yang ketiga ialah prestasi. Prestasi dari segi tahap pencapaian murid. Okay, tahap pencapaian murid. Sejauh mana murid telah melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum tersebut. Okey, apa yang akan ditafsir? Okey, apa yang akan ditafsir? Kehadiran dalam latihan, okey, sebelum, semasa dan selepas, pada hari acara atau aktiviti yang telah diadakan oleh pihak unit co-curriculum. Okey, yang kedua, pelibatan iaitu pelibatan murid di peringkat antarabangsa, kebangsaan, negeri dan daerah. Dari segi pencapaian pula, pencapaian sukan, permainan dan pertandingan. Sama ada mewakili pasukan, rumah sukan, sekolah, daerah, negeri atau negara. Okey, nilai-nilai murni juga akan ditafsirkan. Okey, nilai murni semasa dan selepas acara atau aktiviti. Dan juga sumbangan murid. Sumbangan murid daripada aspek teknikal, persembahan, pengurusan dan sokongan. Okey, ada skor yang akan kita lihat bagi elemen berdasarkan aspek co-curriculum. Skor penglibatan. Okey, untuk penglibatan murid akan dapat markah penuh 10 markah. Yang dibahagi kepada 4 elemen iaitu jawatan 10 markah, peringkat markah dia sangat tinggi 20 markah, komitmen 10, khidmat sumbangan 10. Okey, untuk penyertaan pula kehadiran murid akan mendapat 40 markah, markah penuh, prestasi markah penuh tahap pencapaian ya 20 markah. Okey, skor bagi aspek pelibatan dalam elemen jawatan. Okey, elemen jawatan dekat sini kita ada beberapa kategori. Okey, ada 5 kategori. Yang pertama 10 markah. Okey, jawatan tertinggi dalam co-curriculum. Dan kedua 8 markah diikuti dengan 6 markah. Jika ahli aktif akan mendapat 4 markah. Okey, dan ahli biasa iaitu ahli yang mendaftar tapi tidak menghadirkan diri semasa perjumpaan hanya mendapat 2 markah. Okey, apa beza ahli aktif dengan ahli biasa? Ahli aktif ialah ahli yang hadir semasa perjumpaan. Setiap kali ada perjumpaan, sekurang-kurangnya ada 1-2 kali perjumpaan dia hadir. Jika ahli saja, maknanya ahli berdaftarlah, daftar sahaja dengan ahli dalam unit co-curriculum tapi tidak hadir. Okey, hanya dapat 2 markah. Okay, skor bagi aspek penglibatan dalam elemen komitmen. Okey, ini ialah elemen komitmen. Komitmen murid yang murid berikan dalam aktiviti co-curriculum. Okey, untuk yang menunjukkan kepimpinan dengan mengurus aktiviti akan mendapat 3 markah dan komitmen-komitmen lain hanya mendapat 2 markah.
Dalam komitmen semua ni hanya diambil kira 4 elemen sahaja, 4 komitmen sahaja markah yang tidak melebihi 10%. Tetapi elemen nilai yang tidak disenarai dalam jadual boleh juga dipertimbangkan tetapi tidak melebihi 2%. Okey, skor bagi aspek pelibatan dalam elemen khidmat sumbangan. Okey, khidmat sumbangan ni murid terlibat dalam sumbangan teknikal, persembahan, pengurusan, sokongan. Okey, apa sumbangan dalam teknikal? Okey, contoh murid terlibat dengan sebagai pengadil, sebagai jurulatih pasukan, konduktor pancaragam, jurulatih kadet dan lain-lain yang berkaitan dengan aspek teknikal. Maknanya guru penasihat, ketua guru penasihat jika murid tersebut terlibat sebagai konduktor pancaragam, dia boleh diberi markah 10 markah kerana sumbangannya sebagai teknikal. Okey, sumbangan dalam bidang teknikal. Okey, untuk persembahan pula, murid yang terlibat dalam aktiviti persembahan selingan. Contoh, dia memerlukan latihan pusat dan murid yang bertugas sebagai jawatan kuasa perlu berkhidmat dalam tempoh yang lama. Contoh aktiviti perkhemahan, kejohanan, pertandingan, karnival khusus atau program. Maknanya murid yang terlibat dalam persembahan ini juga boleh diberi markah 10. Okey, untuk sumbangan pengurusan, ada murid yang terlibat sebagai pentadbir kelab sukan, urus tia, pengendali aktiviti sukan dan kokuri sekolah, mengurus pasukan dan menyediakan laporan. Okey, guru-guru penasihat boleh beri markah 6 kepada murid. Contohnya setiausaha. Setiausaha ada menulis laporan setiap kali perjumpaan kan. Okey, di sini guru penasihat boleh bagi murid 6 markah. Okey, bila dapat 6 markah maknanya adalah functionnya murid tersebut memegang jawatan setiausaha. Okey, seterusnya sumbangan sokongan. Okey, sumbangan sokongan ni maknanya murid menjayakan aktiviti kelab sukan, aktiviti sukan dan juga aktiviti dalam persembahan ataupun kumpulan sorak di sekolah, bermakna semua murid boleh mendapat markah untuk bahagian sokongan. Sebabnya murid-murid sarjana biasanya akan melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Contohnya masa hari sukan, semua murid menghadirkan diri dan itu ialah sumbangan sebagai sokongan. Jadi berhak mendapat 4 markah. Okey, kita tengok skor bagi aspek penyertaan dalam elemen kehadiran. Okey, untuk elemen kehadiran, kehadiran penuh ialah 12 hari. Okey, 12 hari kehadiran penuh akan mendapat 40 markah. Diikuti dengan 11 hari, 37 markah dan seterusnya sehari. Sehari kehadiran sekurang-kurangnya mendapat 3 markah. Okey, skor bagi elemen prestasi tahap pencapaian. Okey, elemen tahap pencapaian, aspek prestasi bagi elemen tahap pencapaian menyumbang kepada 20 markah untuk aktiviti sukan dan co-curriculum. Okey, kita tengok tahap pencapaian, ada peringkat pertandingan, peringkat sekolah, daerah atau zon, negeri dan kebangsaan. Okey, markah dinilai mengikut pencapaian johan, naik johan dan tempat ketiga. Okey, seterusnya ekstrakurikulum. Kita tengok apa itu ekstrakurikulum. Okey, ekstrakurikulum ni merupakan satu kegiatan sukarela yang bermanfaat pada atau di luar waktu sekolah ke arah pembentukan peribadi yang terpuji. Ekstrakurikulum
juga merupakan satu langkah untuk menghargai sumbangan murid kepada sekolah, guru dan masyarakat dalam membentuk jati diri dan sahsiah yang menjurus kepada pembentukan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Okey, kegiatan ekstrakurikulum juga diambil kira untuk aktiviti-aktiviti di peringkat sekolah yang tidak disenaraikan dalam kegiatan sukan dan kokurikulum. Misalnya, pengawas, pustakawan, koperasi sekolah, program nilam dan sebagainya. Okey, seterusnya ekstrakurikulum juga turut mengambil kira aktiviti sukan permainan, kelab persatuan dan badan beruniform pada peringkat antarabangsa. Okay, bagi murid yang terlibat peringkat antarabangsa juga diambil kira dalam ekstrakurikulum. Okay, pemberatan wajaran ekstrakurikulum adalah berdasarkan 4 aspek berikut. Okay, perkhidmatan 10 markah, anugerah daripada badan-badan lain dan penyertaan antarabangsa 10 markah, khidmat masyarakat 10 markah, program nilam 10 markah. Makna ekstrakurikulum ni murid akan mendapat 40 markah penuh. Okey, kita tengok untuk elemen jawatan, skor perkhidmatan elemen jawatan ya. Untuk elemen jawatan, kalau ketua murid sekolah akan mendapat 10 markah, timbalan 8 dan diikuti dengan badan-badan perkhidmatan sekolah 7 dan seterusnya lah. Okey, sehinggalah penolong ketua kelas atau penolong ketua bilik. Okey, juga mendapat markah. Okey, skor bagi aspek anugerah khas. Okey, anugerah khas kita tengok dia dinilai dari segi apa. Okey, contoh anugerah remaja perdana yang diberikan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Okey, emas, perak dan gangsa akan mendapat skor 10 emas, 7 perak dan gangsa. Okey, ada juga anugerah pingat hang tuah kebangsaan atau tunas jaya kebangsaan. Biasanya anugerah-anugerah ini yang terlibat lebih kepada badan beruniform lah. Contoh anugerah pengakak raja, pandu puteri. Okey, dan seterusnya ada anugerah khas sukan peringkat antarabangsa, anjuran KPM dan juga ada bukan anjuran KPM. Okey, juga mendapat markah skor. Okey, anugerah khas sukan, okey, olahragawan dengan olahragawati kebangsaan, negeri dan daerah. Okey, seterusnya lain-lain anugerah atau penghargaan yang setara, peringkat kebangsaan, peringkat negeri, peringkat daerah dan juga peringkat sekolah. Seterusnya, skor bagi aspek anugerah khas penglibatan antarabangsa. Okey, kita ada 2 anjuran ya. Tadi seperti cikgu beritahu. Okey, anjuran kerjasama KPM dan anjuran bukan kerjasama KPM. Maksudnya bukan anjuran atau kerjasama KPM lah. Juga mendapat skor emas 5, perak 4, gangsa 3 dan penyertaan 2. Okey, skor bagi aspek khidmat masyarakat. Okey, khidmat masyarakat ada aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, aktiviti persembahan kebudayaan, aktiviti pasukan sukarela, aktiviti persatuan, aktiviti rumah kebajikan atau ibadat, aktiviti pertubuhan sukarela dan aktiviti kelab riadah atau hobi. Pengesahan pelibatan dalam aktiviti luar kendalian sekolah hendaklah dalam bentuk sijil penyertaan, anugerah atau penyertaan daripada pihak penganjur. Okey, maknanya jika murid terlibat dengan khidmat masyarakat ini perlu sertakan sijil, perlu ada sijil penyertaan ya.
Okey, skala skor kehadiran aspek khidmat masyarakat. Okey, untuk khidmat masyarakat, kehadiran mengambil kira bilangan jam, jumlah jam. Dan skor yang ditetapkan, kalau 10 jam, 10 markah. Diikuti dengan bilangan penyertaan yang lain lah. Kalau 1 jam, dapat 1 markah. Okey, skor bagi aspek program nilam. Nilam ni merupakan nadi ilmu amalan membaca. Okey, di sekolah, di peringkat sekolah, kita ada nilam, program nilam. Okey, untuk program nilam ni, peringkat sekolah, peringkat zon, daerah atau bahagian, peringkat negeri dan peringkat kebangsaan. Okey, markah akan dinilai nilam, emas, perak dan gangsa. Okey, skor program nilam, kita ada jumlah bacaan buku 90 hingga 179, pengiktirafan gangsa 180 hingga 269, pengiktirafan perak 270 hingga 359, emas dan 360 ke atas ialah nilam. Okey, itu sahaja taklimat dari saya tentang PAJSK. Sekian, terima kasih. Wah, sungguh jelas ya penerangan daripada Cikgu Nur Syahidah tadi. Saya harap info yang disampaikan dapat difahami oleh semua warga SMK Seri Saujana. Sebelum kita pergi mendengar taklimat dengan lebih lanjut, untuk taklimat yang seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Baiklah, adakah anda semua masih bersama dengan kami? Saya harap anda masih bertahan dan memberikan sokongan yang padu pada kami ya. Sekarang ini, saya nak menjemput penyelaras badan beruniform, Cik Margaret, untuk memberikan taklimat bagi badan beruniform. Dengan itu, saya persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua yang hadir pagi ini. Saya Cikgu Margaret Ong, penyelaras badan beruniform. Cikgu akan menyampaikan taklimat badan beruniform bagi tahun 2021. SMK Seri Saujana menawarkan 10 buah badan beruniform. Setiap murid diwajibkan menyertai satu badan beruniform mulai dari kelas peralihan ataupun tingkatan 1. Dan badan beruniform yang dipilih akan disambung keahliannya sehingga tingkatan 5. Penyelaras sesi pagi iaitu Cikgu Margaret Ong, itu saya, dan penyelaras untuk petang Cikgu T. Lagesh.
Untuk makluman semua, 10 buah badan beruniform sekolah kita termasuk KRS, iaitu Kadet Remaja Sekolah, Pandu Puteri, Puteri Islam, Kadet Polis, Pengakap, BSMM, Kadet Bomba, Karate Do Asrama, Brigade Putera Puteri dan juga Wushu. Unit KOKO telah berjaya mendaftarkan semua murid ke unit uniform masing-masing bagi sesi 2021. Jumlah keahlian KRS ialah 107 orang, Pandu Puteri 118, Puteri Islam 40, Kadet Polis 143, Pengakap 150, BSMM 181, Kadet Bomba 48 orang, Karate Do 59, Brigade Putera Puteri 23 orang dan Wushu 12 orang. Daripada data yang dikongsi tadi, ada nampaknya ketidakrataan jumlah keahlian dalam badan beruniform SMK Sri Sarjana. Namun, unit KOKO sekolah akan sentiasa cuba untuk meratakan sedikit sebanyak keahlian setiap unit uniform Setiap badan beruniform ni diketuai oleh guru penasihat yang telah ditetapkan. Dan dapat dilihat di sini ketua guru penasihat pagi dan petang, dan mereka akan dibantu oleh guru penasihat yang lain. Seterusnya, cikgu ingin memperkenalkan pakaian seragam badan beruniform yang kiranya standard Okey. Kita mulakan dengan KRS, iaitu Kadet Remaja Sekolah. Ini merupakan uniform lengkap seorang kadet remaja. Dan ini dia pasukan KRS SMK Sri Sarjana sewaktu mengendalikan perhimpunan pagi di sekolah. Dan ini merupakan Pandu Puteri. Pandu Puteri ditawarkan kepada murid perempuan. Dan ini pakaian uniform mereka. Dan untuk makluman semua, SMK Sri Sarjana telah diharumkan nama kerana berjaya melahirkan beberapa orang Queen Guide selama ini. Dan pada tahun 2019, kita hampir dapat menambah 2 orang lagi Queen Guide, tetapi kiranya near miss namun, mereka masih boleh mengejar Queen Guide mereka tu selepas tingkatan 5. Dan di mana-mana saja mereka ada mereka boleh teruskan Cikgu masih ingat nama 2 orang tu, iaitu si Liahan dengan Nico Nikki Nikki Go. Okey. Dan cikgu ingin menggalakkan Pandu Puteri SMK Sri Sarjana agar menanamkan azam untuk menjadi Queen Guide demi pencapaian terbaik dalam Pandu Puteri dan juga untuk mengharumkan nama sekolah kita. Okey. Dan seterusnya, kita tengok di sini, ini dia Puteri Islam. Puteri Islam hanya ditawarkan kepada murid asrama kita dan inilah pakaian seragam mereka, nampak cantik Dan ini dia Kadet Polis SMK Sri Sarjana yang berpakaian lengkap uniform mereka. Yang ini juga semasa mereka mengendalikan perhimpunan pagi. Dan seterusnya, ini uniform lengkap pengakap. Okey, ini dia pebarisan pasukan pengakap sewaktu pertandingan pebarisan Hari Sukan 2020. Kita bersyukur kerana dapat melaksanakan ataupun melangsungkan sukan tahunan 2020 sebelum
MCO iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, ya. Bersyukur sangat kita, ya. Okey. Seterusnya, ini dia Bulan Sabit Merah Malaysia ataupun kita panggil pendeknya PSMM, ya. Kalau murid-murid itu boleh ingatnya dulu kita panggil PBSM, betul? Ya, PBSM. Tetapi sekarang kita biasakan dengan BSMM, ya, Bulan Sabit Merah Malaysia. Okey. Ini dia. Murid kita. Ya, berpakaian lengkap semasa perjumpaan KOKO badan uniform. Okey. Kemudian Cadet Bomber, ya. Cadet Bomber mempunyai pakaian uniform yang sangat unik. Macam ni. Kita tengok je kita tahu ini bomber, ya. Okey. Boleh kita lihat di sini, ya. Cadet Bomber SMK Seri Saujana semasa pertandingan perbarisan sewaktu Hari Sukan, ya. Okey. Cadet Bomber sekarang semakin aktif, ya, dengan adanya jurulatih dari Bomber Seri Petaling, dan mereka sangat-sangat membantu, ya, memberi tunjuk ajar dan berjaya menaikkan semangat dan minat murid kita, ya. Ini dia baju uniform Karate-Do dengan penerangan ertinya, ya. Karate dengan do tu apa maksud dia, ya. Kita boleh lihat sendiri, ya. Ini pakaian uniform dia, kemas, ya. Dan ini cikgu nak share Karate-Do SMK Seri Saujana kita. Ini dia. Untuk makluman juga, Karate-Do juga hanya ditawarkan kepada murid asrama. Dan mereka juga ada jurulatih mereka sendiri, ya. Seterusnya, cikgu tunjukkan di sini Brigade Putra Puteri, ya. Brigade Putra Puteri ini dengan pakaian seragam lelaki dan perempuan, ya. Dan cikgu ingin menarik perhatian kepada lencana-lencana yang ditunjukkan, ya. Ini dia. Okey. Now, setiap brigade tu mereka boleh melibatkan diri dalam kerja amal dan aktiviti sosial untuk menguburkan lencana-lencana yang sangat special, ya. Okey. Akhir sekali, cikgu nak tunjukkan di sini badan uniform wushu. Okey. Nah, uniform wushu ni dia tidak ditetapkan warnanya, tapi bagi ahli wushu sekolah kita pakai baju t-shirt merah, ya, yang berprintkan wushu lah, ya. Okey. Dan cikgu juga ingin menarik perhatian kepada semua, iaitu wushu juga telah mengharumkan nama sekolah kita, ya, dengan penyertaan peringkat kebangsaan, ya. Dan seterusnya cikgu ingin berkongsi sikit tentang papan kenyataan yang telah berjaya, ya, dipaparkan oleh kerjasama di antara murid-murid dengan guru penasihat masing-masing, ya. Okey, ini dia Brigade Putra Puteri, okey, BSMM, Cadet Police 2020. Ini semua kita buat last year, ya, memang update. Karate-Do, okey, Cadet Remaja Sekolah, Pandu Puteri, Pengakap, ya, PPIM, dan wushu, ya. Okey, sekarang cikgu ingin mengambil kesempatan ini untuk berkongsi hasil karya pemenang pertandingan buku scrap yang kita buat secara flipbook, ya.
tahun 2020 yang julung kalinya kita adakan oleh Badan Beruniform sewaktu MCO tahun lepas ya. Okay, di sini cikgu ingin menyeru kepada semua murid untuk mengambil peluang menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh Badan Beruniform Sekolah tahun 2021 ya, yang akan dimaklumkan pada masa akan datang. Dan demikianlah sahaja taklimat Badan Beruniform daripada cikgu pagi ini. Sekian, terima kasih. Wah, sangat menarik bukan penerangan daripada Cikgu Margaret kita tadi? Jelaskan. Terbaiklah Cikgu Margaret. Terima kasih banyak-banyak atas penyampaian tadi. Sekarang, jom kita dengar pula taklimat daripada penyelaras Kelab dan Persatuan Cikgu Wan Haimah Rostini. Jangan ke mana-mana ya semua. Penonton semua akan rugi jika tidak terus menonton kami sehingga ke penghujung siaran ini. Saya persilakan Cikgu Haimah Rostini. Puan Nur Ain Dasran, moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya, Puan Wan Haimah Rostini binti Wan Omar, akan menyampaikan taklimat Kelab dan Persatuan SMK Seri Saujana tahun 2021. Sekarang kita saksikan tayangan slide Kelab dan Persatuan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan penyelaras sesi pagi Kelab dan Persatuan, iaitu saya sendiri, Puan Wan Haimah Rostini binti Wan Omar, dan yang kedua ialah Puan Suhanim binti Ismail. Bagi penyelaras sesi petang pula ialah Puan Chu Chung Wen. Berikut merupakan Ketua Guru Penasihat bagi Kelab Persatuan sesi pagi dan sesi petang. Untuk makluman, sesi pagi melibatkan 24
kelab persatuan, manakala sesi petang pula melibatkan 20 kelab persatuan. Bagi kelab persatuan Bahasa Melayu melibatkan sesi pagi dan sesi petang. Bahasa Inggeris juga melibatkan sesi pagi dan sesi petang. Begitu juga dengan Bahasa Cina, Pendidikan Islam, Cyberkit, Ekonomi Rumah Tangga, Malaysiaku, Pencinta Alam ataupun Bumi Hijau, Kelab Interact, Sains Teknologi Kejuruteraan dan Matematik. Begitu juga dengan Quartermaster ataupun Pemimpin Muda Sukan. Skim pinjaman buku teks pula hanya melibatkan sesi pagi sahaja. Begitu juga dengan media fotografi. Seterusnya, bagi seni dan hot hanya melibatkan sesi petang sahaja. Kelab pengawas co-kurikulum melibatkan pelajar sesi pagi dan sesi petang. Kelab astronomi falak melibatkan sesi pagi sahaja. Begitu juga dengan drumline kebudayaan juga hanya melibatkan sesi pagi sahaja. Bagi tarian dan nyanyian melibatkan pelajar sesi petang sahaja. Kompang kebudayaan sesi pagi dan sesi petang. Gamelan kebudayaan sesi pagi dan sesi petang. Ukulele, gitar ataupun kebudayaan melibatkan pagi dan petang. Begitu juga dengan kelab doktor muda, ulul albab. Tetapi untuk penggerak digital siar raya hanya melibatkan pelajar-pelajar sesi pagi. Begitu juga dengan penggerak digital inovasi sesi pagi sahaja. Dan usahawan muda serta kelab kejaya hanya melibatkan pelajar-pelajar sesi petang. Seterusnya, apakah definisi kelab dan persatuan? Kelab dan persatuan merupakan sesuatu entiti kumpulan yang berstruktur, berperlembagaan, berperaturan dan berkepimpinan yang dianggotai oleh individu-individu yang mempunyai minat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan yang sama serta bertujuan untuk saling bekerjasama, bantu-membantu dan berkongsi sumber dalam melaksanakan aktiviti dan mencapai cita-cita serta matlamat yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama bagi memperkembangkan minat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan masing-masing. Okey, apakah pula tujuan perubahan kelab dan persatuan? Yang pertama ialah merancang dan melaksanakan aktiviti dan kegiatan secara berkumpulan. Kedua, berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang diminati dan digemari. Ketiga, menetapkan matlamat yang dipersetujui dan dilaksanakan bersama. Keempat, berkongsi sumber dan peralatan. Kelima, mewujudkan peluang kepada individu-individu mengembangkan bakat dan potensi kepimpinan. Dan yang terakhir sekali, mewujudkan wahana kepada individu-individu untuk mengembangkan bakat dan potensi masing-masing ke peringkat yang lebih tinggi. Sekarang kita saksikan aktiviti perjumpaan kelab dan persatuan. Dapat kita lihat di sini pelbagai aktiviti yang dilakukan oleh para pelajar dan dibimbing oleh guru-guru penasihat semasa perjumpaan kelab dan persatuan. Contoh aktiviti yang dilakukan ialah aktiviti penentuan arah kiblat, penghasilan origami, memasak, senyuman menawan dan sebagainya. Seterusnya, papan kenyataan kelab dan persatuan SMK Sri Saujana. Kita dapat lihat di sini hasil kreativiti guru-guru penasihat kelab dan persatuan dibantu oleh pelajar-pelajar menyiapkan dan menghias papan-papan kenyataan. Setakat ini sahaja taklimat kelab dan persatuan bagi tahun 2021. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Penerangan yang menyeluruh tentang kelab dan permainan
klub dan permainan tadi tentu sangat berguna ya. Okey. Sekarang ini saya menjemput ya penyelaras sukan dan permainan Puan Teo untuk memberikan taklimat tentang sukan dan permainan. Dipersilakan. Terima kasih kepada Puan Moderator Cikgu Ain. Saya akan menyampaikan taklimat bagi unit sukan dan permainan pada tahun 2021. Semua murid adalah wajib memilih satu sukan atau permainan dan perjumpaannya adalah sebanyak 12 kali setahun. Okay. Untuk makluman semua, penyelaras sesi pagi adalah merupakan Puan Lim Yin Wah, manakala saya sendiri merupakan penyelaras sesi petang. Sukan dan permainan yang ditawarkan di SMK Sri Saujana adalah seperti berikut. Okay, kita ada sebanyak 12 sukan dan permainan. Ada badminton, bola baling, bola jaring, bola keranjang, bola sepak, bola tampar, catur, daibolo, permainan dalaman, pingpong, olahraga dan petang. Di sini saya akan memperkenalkan guru-guru penasihat bagi sukan dan permainan. Bagi badminton, ketua penasihat bagi sesi pagi adalah Puan Norzuli Adila binti Muhammad Zakir, manakala Puan Mutarasi adalah sebagai ketua di sesi petang. Untuk bola baling, Puan Paramjit Kaur anak perempuan Mendra Singh sebagai ketua sesi pagi dan Cik Umi Kalsum binti Abdul Wahab sebagai ketua di sesi petang. Bola jaring pula, ketua sesi pagi adalah Puan Fardati binti Yusof dan Puan Khairul Muna binti Anor merupakan ketua bagi sesi petang. Bagi bola keranjang, ketua sesi pagi adalah Cik Zaitun Bibi binti Bashir Ahmad dan Puan Rosaizan binti Muhammad Fauzi merupakan ketua di sesi petang. Bola sepak pula, Encik Azhar merupakan ketua bagi sesi pagi dan Encik Muhammad Zahiruddin bin Adnan adalah ketua di sesi petang. Bagi bola tampar, ketua penasihat sesi pagi ialah Puan Nur Fazira binti Fauzi dan Puan Lei Suhien adalah ketua di sesi petang. Bagi catur, Cik Hong Ling Chi merupakan guru penasihat sesi pagi dan Puan Nur Alia adalah ketua di sesi petang. Bagi daibolo, Puan Nur Fadila binti Ibrahim di sesi pagi dan Puan Siti Kuzaifah Mat Yasin di sesi petang. Permainan dalaman pula, di sesi pagi adalah Puan Nur Mariana binti Muhammad Nur sebagai ketua dan Puan Nur Syariza binti Muhammad Deraman di sesi petang. Okay, pingpong pula, Puan Rohaida binti Ibrahim di sesi pagi dan Encik Muhammad Rosnizi di sesi petang. Bagi olahraga, Puan Nurul Aimah binti Muhammad Ali sebagai ketua sesi pagi dan Puan Wong Pik Ling sebagai ketua di sesi petang. Untuk petang, Puan Wong Mifa adalah ketua sesi pagi dan Ustaz Hafizan Afif bin Hamidi adalah ketua di sesi petang. Marilah kita melihat apakah aktiviti-aktiviti yang telah diadakan sepanjang tahun 2020. Kita ada mesyuarat agung permainan, perjumpaan sukan dan permainan,
Okay, kita juga ada larian Saujana di Hatiku yang diadakan di Taman Rekreasi Bukit Jalil. Dan pelajar-pelajar kita juga menyertai pelbagai kejohanan, okay, MSSWP KL, contohnya merentas desa. Okay, di sini kita ada perjumpaan latihan rumah sukan. Okay, kita ada sukan tara bagi rumah-rumah sukan. Okay, kejohanan squash, kejohanan olahraga MSSWP KL, kejohanan badminton MSSWP KL, kejohanan olahraga SMK Sri Saujana kali ke-19, dan perasmian gelanggang petang SMK Sri Saujana yang dirasmikan oleh mantan pengetua SMK Sri Saujana. Okay, ini adalah aktiviti-aktiviti yang dijalankan semasa perjumpaan petang. Okay, kita ada perjumpaan bagi permainan dalaman. Perjumpaan kelab catur dan juga pelajar kita menyertai kejohanan catur Sekolah Menengah MSSWP KL Daerah Bangsa pada 27 Februari hingga 4 Mac 2020. Dan pencapaian bagi kejohanan tersebut, pelajar kita mendapat johan pasukan perempuan, johan perempuan bawah 15 tahun, tempat ke-11 dan 12, Best Board Player 2, 5 orang pelajar terpilih ke pertandingan peringkat negeri. Okay, untuk makluman semua, SMK Sri Saujana juga mempunyai bilik gym and fitness yang dirasmikan oleh mantan pengetua SMK Sri Saujana. Baik, itu sahaja ya daripada saya bagi unit sukan dan permainan. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih atas penyampaian taklimat kokurikulum yang terakhir tadi. Dah terakhir kan? Okey, saya berharap semua warga SMK Sri Saujana faham dan maklum tentang aktiviti-aktiviti kokurikulum yang akan dijalankan sepanjang tahun 2021 di SMK Sri Saujana. Baiklah, penonton yang saya hormati pada pagi ini, selesai sudah perasmian dan taklimat kokurikulum SMK Sri Saujana bagi tahun 2021. Jutaan terima kasih saya ucapkan atas sokongan anda semua pada kami hari ini. Anda masih bersama-sama dengan kami daripada awal tadi sehingga ke akhir siaran. Semoga kita semua dapat memanfaatkan info dan maklumat yang kita perolehi pada hari ini. Sebelum mengakhiri siaran ini, saya nak payung sikitlah ya, satu pantun pada semua warga Saujana. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara. Sorry, tak nampak sikit. Jemari disusun, maaf dipinta. Sekian sahaja untuk kali ini. Mohon maaf daripada saya dan unit jawatan kuasa, unit kokurikulum SMK Sri Saujana, sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan siaran langsung ini. Sesungguhnya, yang terbaik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan itu adalah daripada kelemahan saya sebagai moderator anda pada hari ini. Jangan lupa ya,
tekan butang subscribe di bawah video ini yang buat button berwarna merah tersebut sebagai tanda sokongan anda kepada SMK Sri Saujana Saujanian YouTube channel dengan hashtag Saujana di hatiku. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.